On to the show. Selamat datang. What's up? Selamat malam. Selamat Ramadan. Selamat berbuka pada kedua-dua rakanku ini. Kau tak puasa? Selamat berbuka je lah. Selamat berbuka. Untuk kita semua lah. Kita semua. Aku rasa next episode ni kita post pada pukul 5 petang. Supaya apa kita boleh minum dengan sedap sekarang kan. Oh, maksudnya buka-buka puasa je terus boleh tengok ke apa? Ya, orang tengok macam tu. Aku nak buka. Jangan tunjuk brand. Tu bukan sponsor. Cerita pasal sponsor untuk episod kali ni. Sponsor kita adalah CaptainBumi.my, di mana kalau korang nak tahu tentang alam sekitar, macam mana nak melestarikan alam sekitar, atau apa-apa tentang bumi kita, Betul. boleh ke laman web CaptainBumi.my. Ada artikel pasal Coldplay. Coldplay. Tapi betul, artikel tu menarik. Apa sebab kena mengena Coldplay dengan alam sekitar pula ni? Coldplay antara band dekat dunia ni yang promote tentang kelestarian alam sekitar. Dan antara benda yang diorang buat tu adalah apa dia panggil? River of Life. River of Life. Kan, dia traktor kutip sampah tu. Ya, Dia ada pengaut sampah Untuk yang dia letak dekat membersih- sungai-sungai lah. Antaranya kat Malaysia pun ada satu. Untuk membersihkan sungai lah, terutamanya di Sungai Kelang. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh layari CaptainBumi.my dan bacalah artikel-artikel yang ada. Baik. Yellow. Kita hari ni bersama saya Zul Fazli Jun. Sama Jeb, Prof Jeb. Prof Jeb Dari mana kau dapat profesor? Beli lah tu. Beli. Dan aku Irfan, terima kasih kerana masih menonton kami. Episod ke-16 dah kita ni. 16. Lagi 4 episod kita akan meraihkan episod 20 episod. Okay, raya ni kita nak podcast ke macam mana? Sebab kau akan balik kampung kau. Aku pun akan balik Sarawak. Kau? Aku Balik balik Johor, Johor. Okay, menarik siut. macam Aku daripada Perlis, kau dari Sarawak, kita buat ni lah, kita buat Zoom. Zoom. Oh, podcast pasal raya. Tak kuasa aku. Aku ada Agak idea lagi. sebenarnya. Aku ada idea lagi baik. Ha. Kita buat majlis open house raya. Kat sini lah. Bumi Langit TV. Kita boleh buat kat sini. Ya, good idea. Dan antara benda yang kita boleh buat adalah sambil-sambil kat belakang, contohlah ada background kan, kat belakang orang tengah ambil lemang, rendang, kita kat sini berpodcast. So siapa-siapa nak masuk boleh interject. Weh, rendang habis. Top up. Aku rasa itu konsep yang baik lah. Aku rasa Kita boleh tengok lah siapa yang ambil rendang paling banyak. Korang nak cerita pasal raya. Tak, Ramadan baru 8 cerita pasal raya kan. Patut buat lah tu. Qadar pun tak nampak lagi. Sebab tu kita kena go international sekarang. Kita mendunia. Dia mendunia sebab Malaysia pun sekarang ni tengah mendunia. Betul, tengah panas kan? Mendunia. Tapi sebelum kita pergi Malaysia jadi juara dunia sekarang. Malaysia juara dunia. Bila mana? Nanti Bila lawan. Tapi yang jadi juaranya baru-baru ni adalah Putin. Putin. Putin jadi juara. Putin ni siapa? Putin ni Presiden negara Rusia ataupun Russian Federation. So Putin ni dia dah jadi presiden for I think lama juga, aku tak ingat bila dia. Dan kali ni dia dah berapa tahun lah? Aku rasa 30 tak salah aku. Ya, 30 tahun. Ini yang second. dia pernah jadi presiden. Yes. Lepas tu dia jadi prime minister. Sebabkan undang-undang tak benar kan. 2 term atau lebih kan. And then dia naik balik jadi presiden selepas pindah perlembagaan. Ini sampai sekarang. Yang membenarkan dia sampai sekarang jadi presiden lah. Ya, betul. So ini nama besar lah dalam politik dunia. So hari tu diorang ada pilihan raya dan Putin menang besar. Berapa peratus? Menang besar bukan yang kecil-kecil anak punya. Aku pun terkejut tu. Terkejut gila. Gila siap. Macam mana landslide machinery victory dia kan. Satu Russia tu kau boleh pegang. Kau boleh dapat 88% undian. 12% saja untuk pembangkang. Dalam keadaan perang di Ukraine. Dalam keadaan dunia tengah geopolitik tengah ada shifting, ada perubahan, Putin mengekalkan kuasa dengan lagi kukuh. Tapi media-media barat of course lah, media US cakap tentang dekat Rusia ni adalah stage election. Maknanya election yang Rig lah, maksudnya dibuat-buat lah. Sebab aku ada tengok satu video tu yang tengah orang tengah mengundi tu, ada askar masuk kat tempat yang tapi betul lah video tu. Aku tengok juga. Aku nampak. Lah. Tapi maybe is a US punya propaganda ke, ataupun maybe tak pun mamak tu pergi check cek ada pensel. Nampak tak? Okay, so jadi tengok aku juga tu. Kau bayangkan kau tengah nak pangkah ni, tiba-tiba tentera datang kat belakang kau, tengok apa kau pangkah kan. Tak payah tengok, dia cucuk belakang sikit. Tengok belakang. Kau tahu tak berapa jumlah pengundi dekat Rusia yang berdaftar? Apa? So setakat Januari 1
2024 ada 114 juta pengundi berdaftar dekat Rusia. So kalau dia 70%, 80% orang pergi mengundi, so about 80 juta orang lah sokong dia. Itu sebenarnya 80% daripada keseluruhan undi tu menang kat dia tu. Besar sebenarnya. Betul. Kan? Tapi ada cerita di sebalik sebelum pilihan raya ni, di mana ada satu pimpinan, nama dia aku tak ingat. Dia Ketua Pembangkang lah. Ketua Pembangkang lah. Banyak video-video dia di YouTube dan sebagainya. Diracun. Diracun sehingga meninggal dunia lah. Cerita kata dia diracun, bukan video tu diracun kan? Bukan. Dia diracun lah. Dan dia dikatakan boleh dikatakan pesaing kuat lah untuk Putin pada waktu itu. So dia diracun. Tapi apa masalah US bila nak tuduh pilihan raya dekat Rusia ni adalah pilihan raya yang bukan dijalankan dengan telus? Adakah sebab Rusia ni secara tradisinya musuh politik US ataupun the Western Bloc lah, blok-blok barat ni? Ke ada agenda lain? Tadi nak jadi profesor ke? Ulas. Dia macam ni. Dia US dengan Russia ni memang selalu gaduh. Daripada even masa World War II, Russia dengan US is one alike lah. Maknanya diorang adalah salah satu sekutu. Gang. Itu yang bila orang cerita pasal UN Security Council ada veto power. Ini dimenangi oleh orang-orang yang menang perang dunia. Rusia, US, and then you have China. China time tu bukan China komunis, China Kuomintang. And then kau ada Britain, and then who else one more? France. France pun ada. So France. So tak silap aku France ada. Kan? 5 countries kan. US, Jerman bukan Jerman kan? France lah. Jerman kalah. Jerman dua-dua Jerman 2 perang dunia dia kalah. Betul. So bila bercakap tentang dua masalah ni, of course bagi aku kalau kau tengok Rusia punya politik, kalau kau ada ancaman besar daripada negara Amerika khususnya, macam Putin, dia mesti letakkan country's interest first, nation interest. Itu paling penting lah untuk dalaman. Kau kena put your country first. So contoh kalau ada free election in Russia, ni mungkin dari pandangan Russian punya side ada free election yang mana kau bagi ketelusan, kebebasan. Kau bayangkan kalau US boleh letak dia punya agent yang berlakon sebagai we want to free Russia. Dan benda ni bukan tak pernah terjadi. Betul? Benar terjadi. Banyak kali. Benda ni akan affect Russia punya policy pula lah. Betul. Dari sudut international relation dan sebagainya. Tapi kalau kau tengok kenyataan yang keluar daripada Amerika Syarikat lah, dan dia punya sekutu dia, bila satu blok negara tu tak ngam dengan dia akan terus tuduh ini bukan negara yang demokratik. Itu yang aku pelik dengan Amerika ni selalu cakap tentang American democracy. Kalau kita tengok dari sudut dia punya pilihan raya pun, US is not really true democracy pun. Contoh macam tahun 2016, popular vote dimenangi oleh Hillary Clinton. Tetapi oleh kerana sistem pilihan raya di US yang menggunakan sistem electoral college. Maksudnya satu state dia ada weightage college tu. Contoh California ada 56 college. Contoh kau menang tipis pun, contoh Republican menang situ, Republican akan ambil 56 electoral college. Dia tak akan bagi-bagikan antara votes tersebut. So kat situ, adakah tu true demokrasi? Ada mungkin kau dapat majority 52% daripada 48, kau menang, tapi dari sudut electoral college kau tak menang. Maksudnya boleh ditingkatkan lagi politik kan. Tapi nak kata yelah, bila tak sehaluan dengan US je, dia kata bukan demokratik, ataupun katanya teroris. Betul. Ataupun teroris sympathizer. Itu yang terjadi dalam hubungan Israel dengan Palestin. Ni cerita pasal Israel pula. Kita cerita pasal Israel dengan Palestin lah kan. Contoh pasal Hamas attack Israel, kau anggap itu teroris, membunuh civilian Israel dan sebagainya. Kita pun boleh condemn kalau Hamas melakukan kekerasan. Tetapi masalahnya bila Israel attack
Palestinian civilian, orang awam Palestin tak berdosa, rumah dan ibadah, sebagainya. Mana suara-suara yang mengatakan tentang pro-demokrasi, human right dan sebagainya. Dan ini yang benda paling aku kagum lah sebagai rakyat Malaysia. Kita ada Perdana Menteri yang lantang bersuara dekat platform dunia. Betul. Ianya dipuji oleh apa yang berlaku masa tu minggu lepas Perdana Menteri ada lawatan kerja di Jerman selama 5 hari. So dia jumpa Presiden Jerman, Chancellor dan sebagainya lah, dan dia ada keluarkan kenyataan semasa dia punya press conference antara Chancellor Jerman dan juga Prime Minister. It's not recorded It's not recorded, dia live Oh yeah, it's live. Okay, yep, it's live. So diorang bertukar-tukar ni lah bila dia bukan bertukar PDF. Bukan. Bukan jauh sekali PDF lah. Masa tu ada press conference, masing-masing dah address speech masing-masing mewakili negara. Lepas tu ada soalan daripada wartawan lah, dan singgung tentang isu di Gaza. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim aku rasa telah menyatakan pendirian Malaysia yang sangat jelas. Betul. Ini yang berbalik kepada US yang bagi aku agak hipokrit. Dan ini yang perkataan digunakan oleh Perdana Menteri lah, bukannya directly kepada US, tapi nak kata Barat lah, there is a hypocrisy in the Western Bloc approach in Gaza punya situation lah kan. Betul. Dia kata apa, it's a one-sided approach lah kan. Macam Jab kata tadi kan, bila benda bukannya bermula pada 7 Oktober kan. Benda tu dah lama dah. Berdekat-dekat hampir peristiwa Nakba. Yes. Even hampir 100 tahun dah punya konflik kan. Sebab tu pujian-pujian bukan hanya diberikan oleh rakyat Malaysia lah. Dan bukan saja pada dunia Islam. Malah di dunia Barat pun macam dah terkagum macam siapa antaranya. Aku tengok banyak dekat X lah, kat Twitter. Pelik pula cakap pasal X kan. Daripada Twitter, aktivis Barat yang pro Palestin mula membuka mata kan, tengok ada pemimpin daripada Asia yang bukan saja fasih berbahasa Inggeris dibandingkan dengan Chancellor Jerman, tapi juga ada world view yang begitu menyeluruh kan. Betul. Dan kalau boleh aku tambah, ini bukan first time Datuk Seri Anwar cakap macam tu dekat sidang media. Seminggu sebelum tu dia cakap dekat Australia, singgung pasal isu China phobia kan. Dan isu tu pun dah dibawa ke ruang antarabangsa untuk dibincangkan. Betul. Akhirnya bila Datuk Seri Anwar bercakap macam tu di hadapan Chancellor Jerman, baru-baru ni aku rasa sehari lepas atau 2 hari lepas, Chancellor Jerman turut pergi ke Jordan dan juga Israel, bertemu dengan Netanyahu, dan beliau juga menyampaikan suara daripada lantunan suara daripada pihak Max tu dia sampaikan kepada Netanyahu, mengatakan bahawa this has to stop. Sebab sekarang ni dah berpanjangan. Lagi-lagi dia mengakibatkan millions of orang awam, civilian di Palestin lah. Dan aku rasa ini salah satunya faktor dia adalah kedatangan Datuk Seri Anwar mendapat perhatian dunia. Dan itu disampaikan oleh Chancellor. Dia memberi tekanan sedikit lah kan. Betul. Tapi kan kau bayangkan kau bayangkan lah kan, kau menang pilihan raya dekat Tambun, tiba-tiba kau dipilih jadi Perdana Menteri. Dalam keadaan macam tu, macam mana kau nak komposkan diri kau, bagi kenyataan pendirian kau mewakili negara. Betul. Dan kau bersebelahan dengan negara besar. Betul. Bukan negara-negara kecil kan. Betul. So aku tak tahu lah macam mana dia boleh. That is Datuk Seri Anwar lah. Betul. Dia punya kagum betul kita ni. Tapi itulah ada cakap orang yang tak kagum, mengatakan okay, kita support statement Datuk Seri Anwar, tapi kita tak support on two-state solution. Ada kenyataan daripada seorang ahli parlimen lah. Itu nanti kita akan dive deeper into that. Kita kena berehat dulu bro. Berehat dulu. Aku rasa kena habis kan. Sebab Part 1. Oh, part 1. So aku nampak ni intro, lepas tu dia terus. Dia tiba-tiba nak berehat. Orang tengah steam. Aku ingat ada soalan ni. Okay, aku baru nampak. Sorry. Okay. Dan nak kat yang tu Kita kat yang tu. Kat itu So bila kita teruskan, bila statement dibuat oleh WAF on two-state solution. Tapi Waf ni kan, sebelum kita cakap tu, dia pandai cari soundbite tau, untuk jadikan nama dia diulang-ulang. Macam kita pun dah terperangkap sebenarnya, terpaksa ulang. Walaupun
ulas kebodohan dia, tapi dia still akan diulas oleh orang lah. Betul, sebab ini yang kita kena bagi tahu kepada rakyat sebenarnya, yang bahawa two state solution ni bukan Datuk Seri Anwar fikir okay lah ini the best lah. Pendirian two state solution dah lama. Betul. Ini ada pendirian Wisma Putra sejak dulu lagi. Betul. Dan dia juga dieko oleh pada waktu itu Perdana Menteri ni adalah Presiden Bersatu sendiri. Betul. Presiden Parti WAF. Betul. Iaitu Tan Sri Muhyiddin lah. Betul. Cerita satu state solution. Walaupun orang duk angkat balik screenshot bahawa AMK kata ni satu pengkhianatan. Ada time tu satu AMK Syed Shah cakap pasal benda tu. Okay, mungkin itu pendirian AMK yang salah lah. Tak, itu AMK. Ini presiden kan. Betul. So bila cerita pasal two state solution ni, benda tu adalah memang struggle yang berpanjangan dan even kita semua agree, dunia pun agree, dunia Arab pun agree bahawa perlu ada two state solution sebab kalau tak ada tu apa solutionnya lagi? Betul. Apa yang WAF boleh offer kepada dunia? Tak ada WAF ni bagi aku dia gila populariti je. Betul. Dia campakkan masalah tu macam ni lah kita kena tak bertanggungjawab lah. Tak bertanggungjawab. Tapi aku agak terkilan lah bila orang kata bahawa lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman ni adalah satu pembaziran. Kata apa pergi lama 5 hari kan, rakyat kat bawah tengah susah ni, macam-macam isu harga barang naik, mutabak naik RM7. RM7, RM8. Kat lah kata kat tempat dia RM7. Tempat kau lah gula banyak sangat. Manis kan. So tapi apa pulangan daripada lawatan ni yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia? Yang ni pun orang kutuk juga. Orang kutuk juga. Orang kata sembang bawa 45.4 bilion, kita dapat potensi pelaburan sebanyak 45.4 bilion. Tapi orang contohlah biasalah cyber trooper Perikatan Nasional kan. Sembang pumpang bilion apa pun tak ada. Bawah masih lagi miskin dan sebagainya. Aku tak faham sebab tahun lepas diumumkan 900 bilion jumlah pelaburan yang dah memang agreed upon lah, memang dah masuk. Dia bukannya macam 45.4 bilion ni potensi kan, tapi yang tahun lepas 900 bilion ringgit jumlah pelaburan yang masuk, yang dah confirm masuk lah. So aku tak nampak apa yang sembangnya lah bila lawatan PMX tu, bila umum 45 bilion dan sebagainya. Macam kalau aku nak tekankan di sini kan, macam contoh lawatan Perdana Menteri ke Jerman, dia bukan hanya bercakap tentang isu Palestin. Dia bercakap juga tentang isu Islamofobia. Betul. Bercakap tentang masalah TVET. Betul. TVET, benda yang kat Malaysia ni yang memang sekarang ni kita tengah usahakan kembali cerita dekat sana, TVET. Tengok kilang-kilang yang apa yang boleh bawa ke sini untuk digunakan oleh tenaga kita dekat Malaysia. Latihan dan sebagainya. And then banyaklah berjumpa dengan Siemens Energy dan sebagainya, banyak syarikat-syarikat yang kita jumpa dalam bidang apa? Banyak lah. Banyak. Bidang-bidang tertentu. Terutamanya bahagian energi lah. Ya, betul. So kalau boleh aku nak baca sikit investment yang kita dapat last week. Last week Bolt syarikat daripada Estonia nak melabur kat Malaysia. Estonia. Estonia bernegara Negara Estonia. University of Tsukuba yang berpekalan dekat Ibaraki, Jepun akan buka cawangan kat Malaysia. Infobip syarikat daripada Croatia nak buka kat Malaysia. Tron Bradbury Energy daripada Taiwan nak buka kat Malaysia. SK Next Silicis Company Limited daripada South Korea nak buka kat Malaysia. Zhenjiang Sinopoint Technology nak buka kat Malaysia. Massimo Mission Based Medical Device Company. Massimo bukan roti Mahathir? Bukan. Ni dia medical device. Sebab MDA ni macam nak berkembang kat Malaysia kan. Lepas tu banyak airline baru nak masuk ke Malaysia. Air Macau, Long, Turkmenistan, Air Iraqi Airway, Fly Dubai akan buka route daripada Dubai ke Penang dan Langkawi. Dan ini menguntungkan rakyat Malaysia lah. Iya, tapi dia tak directly lah, macam takkan dia tak nampak lah kau tiba jadi kaya terus. Macam kau cakap tadi pasal latihan TVET kan. Kau perlukan masa, bukan dia datang terus. Esok terus dapat gaji 4,000, 3,500 setengah. Dia tak jadi macam tu. Tapi kalau kita start sekarang, benda tu 4 tahun lagi tapi tak aku akan nampak lah game PMX adalah untuk setahun dua ni dapatkan pelbagai pelaburan yang berkualiti. Betul. Masuk pelaburan berkualiti ni bukannya hanya setakat this foreign company datang
bagi duit pelaburan, set up factory, tapi pekerja daripada luar. Betul. Kan? Dia dia kena ada balance lah. Expertise mungkin daripada luar, tapi keutamaan pekerja tu datang daripada orang lokal supaya boleh belajar. Betul. Teknologi baru, teknologi transfer skill kan. baru. Yes. Tu pagi Itulah. tadi bila ada Itu yang sebenarnya. pertemuan dengan penyawat awam Datuk Seri Anwar, dia explain lah. Dia terpaksa bagi tahu kepada orang, okay, itu cara Datuk Seri Anwar lah. Very democratic. Maknanya dia bagi tahu kepada rakyat. Dia tak ada berselindung lah. Kau pergi lama-lama buat apa kan? Okay. Hari ni dia buka cerita. Saya pergi sana bukan main golf. Saya tak ada rehat, tak pergi kedai, tak pergi apa. Pertemuan dia adalah meeting. Kita tengok pun Meeting, dia jumpa, dia pakai jalan bow tie. kaki. Jalan kaki tu dan sebagainya. Sampai kan orang minta public transport. Kenapa Datuk Seri Anwar kat luar sana pakai jalan kaki? Memang kat sana memang boleh jalan kaki. Sejuk dan sebagainya. Dan kenapa tidak di sini? Sini Aku rasa kalau kat sini kau tanam pokok dulu. tak, aku tengok ada je dia berlari kat luar rumah dia kan. Tapi benda tu tak hip lah kan. Betul. Lagi tu aku nak kena mention juga pelaburan yang besar daripada Financial Times. Malaysia lead the world in US chip import last year. Yes. Itu pun isu besar yang aku rasa kita kena Highlight kan. betul. Sebab sure. Yang US terbesar sekali kat dunia bro. Western Bloc, dia avoid China kan. So one of the preferable destination Malaysia lah. Dia ada banyak, tapi Malaysia dia kuasai market dalam 20% lebih. Sebab tu sebelum kita pergi ke waktu rehat ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa? Dia kecewa. Dia pergi luar negara cerita pasal pelaburan. Betul. Balik sini isu bakuteh. Betul. Isu Aku tandas geram sekolah. sebenarnya. Isu Kan? Ada lagi isu panas yang sekejap lagi kita akan ulas. KK Mat. Dia cakap dah. So kita rehat. Sekarang boleh rehat. Sekarang boleh rehat. Sekarang kita boleh rehat rehat. tu. Sorry, aku salah baca. Patu. Aduh. Tapi aku tak puas hati lah. Aku nak cakap lagi pasal investment, tapi tak apa, tak cukup masa. Lagi kau sambung balik. Boleh masuk. Adalah, Boleh masuk. nak puji lagi lah. Puji baik kan. Boleh. Sambat ni. Okey, kembali lagi dalam Bumi Langit TV, perbincangan seputar di bumi dan di Langit. Okey, untuk episod kali ni terima kasih kepada CaptainBumi.my selaku kita punya sponsor lah. Dah 2 episod dia sponsor tentang isu-isu kelestarian alam sekitar dan sebagainya lah. Betul. Berbalik kepada isu-isu remeh ni, apa pasal banyak sangat isu remeh yang berkaitan dengan perkauman lah, agama lah, yang bagi aku macam tak perlu pun aku risau. diperbesarkan. Aku risau sebab aku nak kita semua mewariskan Malaysia ini dalam keadaan yang baik Betul? di mana Melayu, Cina, India, Iban, Kerzan bersatu, Semua nak kita lah. Iciaren. Maknanya kita nak orang Malaysia ni hidup dengan harmoni lah, tanpa ada seketa. Sebab isu-isu kecil macam ni lah yang menyebabkan kita berbalah. Betul? Isu tandas, isu bakuteh dan sebagainya yang tak perlu pun untuk di-highlightkan dan dimainkan oleh media-media. Tapi hari ni aku tengok dia macam salah satu macam macam planted tau. Ya, diperbesarkan terlalu sangat. Dia macam planted pun macam boleh, memang ada orang yang sedang mengorkestrakan satu benda supaya dia akan lead up to something yang besar. Obviously lah, pembangkang lah yang memainkan Aku tak nak tuduh, dia tuduh. Dia tuduh. Memang dia tuduh. betul, pembangkang itulah skrip pembangkang sejak kalah dalam pilihan raya. Even sebelum pilihan raya pun itu yang dimainkan untuk menang. Saya boleh saksi sebab saya kena ini antara remang maksanya 3 hari. Cuma nak kata macam contohlah isu bakuteh kan. Seolah-olah nak kata makanan warisan negara tu yang dinobatkan tu satu tu je, bakuteh. Betul. Menidakkan makanan-makanan lain yang ada makanan Melayu, makanan Sebelum ni tuak pun diiktiraf sebagai sebab kau tahu kenapa? warisan. Sebab pembangkang ingat Tiong King Sing ni adalah pimpinan DAP sebab dia Cina. Nama dia Tiong King Sing padahal dia dia asal Cina je, dia terus GPS daripada parti PDP. Ini masalah orang. Macam contoh Chang Li Kang orang selalu ingat dia DAP. Aku kesian dengan dia. Dia selalu dianggap masuk ke DAP tau. Padahal dia PKR bro. Dekat Milan Dia kan? PKR bro. Ya. Nasib baik Sim Zizin ni dia macam Melayu sikit lah. Cara percakapan dia pun macam Melayu. Steven Sim pun orang tak anggap dia DAP lah. Steven Sim orang anggap dia Melayu. Yes, betul. So Ya, buku pun macam tu lah. aku rasa sekarang ni memang ada satu benda yang mengaitkan China punya movement. Contoh macam KK Mat. Yang baru-baru ni telah menjual lah stokin yang ada tulisan Allah. Which is bagi aku tak setuju satu hal. Yalah. Disebabkan oleh
Kerana Allah tu adalah satu kalimah yang besar lah. Yang tak patut diletak di kaki lah. Itu pendirian kita jelas. Semua orang Ataupun di mana-mana baju ataupun pakaian. even bukan hanya kalimah Allah. Malah bentuk agama lain pun tak boleh. Betul. Kita tak boleh, itu kita tak boleh double standard. Contoh kalau kedai Melayu pun jual muka Jesus dekat mana-mana yang tak elok, kita kena marah. Betul. Kalau stokin Allah, kita pun kena marah. Semualah, tak kisah Selayaknya Melayu ke dimarah Islam, lah. dimarah. Tapi masalahnya bila orang anggap KK Mat ni sebagai Cina, padahal dia punya staff, dia punya pengurus, ada juga orang Melayu kan, yang aku tengok dalam line up tu kan. Takkan yang kerja dalam tu tak buat Due diligence kan. Tapi yalah, marah tu perlu marah. Betul. Kita boleh tunjuk rasa kemarahan kita ataupun ketidakpuasan hati kita lah. Tapi yalah, first aku rasa peniaga-peniaga tak kira lah Muslim ataupun non-Muslim, kena faham sensitivity dalam negara kita. Kan? Dan kalau buat salah, patut kita kritik. Macam mana benda ni boleh terlepas? Kan? Itu satu. Kedua, okay, kita dah dapat permohonan maaf daripada the founder himself, kan, dengan dia punya kaki tangan dia. Bagi aku itu yalah cukup baik, tapi kena ada juga tindakan seterusnya yang tegas. Betul. Daripada pihak KK Mat untuk mungkin putuskan hubungan dengan supplier, sebab ini bukan salah KK Mat secara langsung. Ini dia salah daripada dia punya apa? Supplier dia lah. Pekerja dia pun salah juga. Dia punya bos pun salah, pekerja salah. Dia punya owner pun salah. Memang semua salah lah. Yalah, dia dah akui. Tapi kita kena minta jugalah satu tindakan yang mungkin tegas daripada KK Mat sedikit lah kan, untuk appease the. Tapi kau setuju tak dengan kemarahan tu? Kemarahan yang dilontarkan oleh pemuda UMNO, sampaikan nak suruh KK Mat ni di boykot. Untuk bukan hanya boykot, kau kena keluarkan kain rentang dalam masa 48 jam ni. Kalau tak, kita akan suruh kita punya orang boykot KK Mat. Pertama, KK Mat dah mohon maaf, dan aku nampak keikhlasan dia lah. Cuma mungkin kena, kalau dia nak apa, jaga lagi hati orang Islam ni, mungkin dia boleh bagi tindakan tegas lah kepada dia punya supplier ataupun sebagainya. Kedua adalah, aku rasa dalam apa perkara kita kena ambil tindakan ataupun pendekatan yang lebih moderate, kan, yang lebih sederhana. Itulah agama Islam yang diajar, kan. Bukannya setiap benda tu, reaksi dia tu perlu satu tahap yang sangat ekstrim, yang boleh mengakibatkan apa nama dia, harm kepada orang lain. Harm bahasa Melayu apa? Kemudaratan. Yes, kan? Ancaman. Aku tindakan kita tu tak boleh mengancam orang lain, kan, yang membuatkan orang lain tu rasa terancam ataupun tak selamat, kan. Sebab indirectly apa yang Ketua Pemuda UMNO ni buat adalah dia in a way instigate kemarahan tu lagi tau. Dia mengapi-apikan lagi kemarahan tu. Sepatutnya sebagai pemimpin orang Melayu, organisasi terbesar dan tertua orang Melayu ni, dia kena kawal lah kemarahan tu. You can have a clear stand, kata kami tak setuju dengan tegasnya, tapi cuba kita kawal sikit kemarahan daripada orang Islam ni. Tapi John, sebagai pejuang Melayu, John, aku sebenarnya setuju dengan Dr. Akmal punya action. Okay. Pertama, bagi aku, apa yang kerajaan buat tak cukup tegas. Okay. Kau boleh minta maaf, tapi kau kena bertanggungjawab. Undang-undang kena ambil. Bagi aku, langkah pertama yang patut KK Mat buat ialah declare yang dia dah pecat siapa yang bertanggungjawab. KDN kena pergi ambil rampas sokin yang ada sebagai bahan bukti. Lepas tu maksudnya laras undang-undang kita akan teruskan. Bagi aku personally, hak untuk boykot itu bebas digunakan. Walaupun bagi aku dia ada dua sisi. Pertama dari segi ekonomi, kedua daripada sisi hak pengguna. Kita boleh dari sisi hak pengguna, kita boleh gunakan hak kita bila-bila masa yang kita suka, yang kita rasa perlu. Okay. Tapi dari sisi ekonomi, kita duk tarik pelabur luar ni kan, tarik. Lepas tu kalau kita duk asyik guna kuasa kita untuk boykot, orang pun dah jadi takut kan. Aku datang nanti, negara aku buat tak tentu pasal, aku pula kena. Tak ke kalau kau boykot, dia akan affect juga kepada terutamanya warga-warga tempatan lah, yang bekerja di KK Mat. Betul.
Contoh boycott, tutup. Ya, dan tidak. Ini masalah. Okay, ni besar sikit lah. Ini masalah demokrasi. Betul. Demokrasi, yalah, boycott apa semua Ni apa? adalah American demokrasi ke? Melayu demokrasi demokrasi ke? in Russian. essence lah. Okay. Demokrasi secara konsep ataupun secara amali. Okay. Boycott tu antara perkara yang dibenarkan dalam demokrasi. Betul. Kan? Tapi demokrasi ni masalahnya adalah apabila majoriti orang yang mengamalkan demokrasi tu, dia tidak berpandukan, pilihan tu tak berpandukan rationality. Betul, faham. Tapi hanya memandukan emosi. Faham. Sebab tu aku cakap tadi, kita boleh ambil tindakan tegas dan patut. Betul. Kan, daripada pihak kerajaan, betul. Dan patut dilihat mengambil tindakan tegas. Justice must be seen Betul. to be apa? Sembang pandai lah, tapi betul ayat dia. Justice must be seen to be done. Kan? Dia bukan hanya diperkatakan. Sekiranya KDN dah ambil tindakan. Dah sita, dah dakwa, dia pun dah pecat orang, walaupun orang kata nanti dikambing hitamkan lah. Yang kena pecat juga orang Melayu juga dikambing hitamkan. Tapi kalau orang Melayu yang luluskan Sokin tu, bagi aku bukan setakat pecat. Hukuman lagi tegas. Dah ambil semua tindakan ni. Adakah kau akan still boycott KK Mat? Aku rasa tak. Aku tak rasa perlu dia macam ni lah. Orang nak tengok keadilan dijalankan. Yes. Ini kalau kau macam sekarang dah lepas 48 jam. So kau tak setuju dengan kenyataan ketua pemuda Dia kata setuju tadi. Ketua DAP. pemuda DAP dengan ketua pemuda MCA juga. Dia cakap tentang ini isu remeh. Isu remeh. Aku tak setuju itu isu remeh. Bagi aku macam ni, Kau setuju dengan Dr. Kamal lah? Aku setuju dengan Dr. Kamal. Bagi aku, minta maaf lah, aku bertelagah pendapat dengan korang. Bagi aku, ini bukan common sense tau. Ini kau dah duduk dekat Malaysia bertahun-tahun, macam kau cakap tadi. Bukan saja kalau kalimat Allah, kalau benda lain pun, simbol agama lain pun, kita akan hormat. Kan? Tapi ini dia ambil mudah sangat. Betul. Aku tak boleh anggap satu permohonan maaf di luar tindakan undang-undang dan kita boleh maafkan semudah tu. Faham? Aku nak tengok ada tindakan tegas oleh kerajaan melalui proses undang-undang. Sebab apa? Sebab rakyat ni, kalau kita nak mendaulatkan undang-undang, kita kena tengok undang-undang tu dijalankan. So KDN cepat-cepat ambil tindakan. Jangan bagi benda ni berlarutan sehingga kan dia membuatkan rakyat, terutamanya orang Melayu, orang Islam marah. Aku nak tambah satu benda. Sekarang tular video baru. Bukan video baru, video lama 2019 kan. Ada stiker kedai mana tu, dia ada tulisan Allah juga. Lepas tu ni dia tular balik lah. Just nak tambahkan sentimen. Aku pun ada satu video juga yang aku nak tunjuk kat korang. Bukan tunjuk lah, yang aku nampak itu tentang orang Cina duduk di Malaysia, ditanya soalan. Kalau Melayu Malaysia lawan dengan China macam contoh badminton. Lindan lawan dengan Hafiz Hashim. Kau sokong siapa? Lepas tu dalam video tu ada cerita pasal saya sokong China lah sebab apa, Melayu ni apa nama? Tindas kita Melayu ni lebih kaya daripada kita. Padahal dalam persepsi orang Melayu, kita cakap Cina ni yang kaya. Betul. So ini yang bahananya bila keluar satu isu yang contohnya KK Mat. KK Mat di-own oleh orang Cina. Betul. Lepas tu ada pula video-video lain. Pasal video stiker lah, video yang baru ni. So dia akan membuatkan dalam kepala otak orang Melayu, kepala otak orang Cina juga, yang di mana, Melayu ni musuh kita. Orang Cina pula. Orang Melayu pula, Cina ni musuh kita. Betul. Itu yang bahaya. Itu yang aku cakap tadi. Aku risau. Dia timbulkan tanam prejudis tau. Aku risau benda tu jadi kat anak aku. Contoh kalau dia pergi sekolah kebangsaan. Ataupun dia pergi sekolah SJK. Dia akan jadi apa yang kita cerminkan hari ni lah. Betul. Benda tu terbukti berlaku tau masa pilihan raya umum. Betul. 15 kan, 2023 kan masa tu. Memang ada insiden yang berlaku di sekolah. Kata bila anak dia balik sekolah pergi rumah kan, dia cerita lah, cikgu tadi kata apa, kalau siapa undi PH masuk neraka lah, berdosa lah, kawan-kawan pun pulau lah kan. So kecuali anak aku anak aku lawan balik. Anak kau kata apa? Budi lah. Dia memang supporter. Tak tahu, aku rasa dia, aku tak pernah ajar dia pun, tapi macam mungkin sebab ada simbol-simbol, so dia jadi macam pro PH. Ya, tapi kan bila kau kata orang Cina, orang Melayu ada prejudis kepada masing-masing kan, tak rasa kelakar ke yang ada prejudis yang bergaduh, tuduh ini, tuduh itu kan, Cina, Melayu apa semua ni orang miskin. Betul. Orang tak ada kaya mana pun. Betul. Kan? Itulah rumah terkira-kira nak bayar bulan-bulan kat bank. Masalahnya kan? Isu yang kecil ni, contohlah dia akan jadi macam kes dekat sivil dulu, yang mana isu kuil
dia jadi isu perkauman. Sampaikan terkorbannya salah seorang anggota bomba lah. Saudara Adib, Allahyarham Saudara Adib. Dan benda tu juga kalau kita biarkan KDN tak ambil tindakan tegas terhadap kekemat tentang isu ni, dia akan jadi orang Melayu akan cakap ini tak ada keadilan ni daripada kerajaan. Lepas tu pula yang efek ni adalah orang Cina-Cina yang tak bersalah ni, yang tak buat apa-apa pun. Yang bukannya tak tahu apa pun. Bukannya token kedai kekemat ni, dia tak ada pun pakai stokin Allah, tak ada beli pun. Buat apa dia nak beli? Dia Cina. Dia tak tahu pun. Dia Cina, buat apa dia nak beli stokin Allah pun? Dia cakap Allah. Kenapa dia nak beli kan? Tapi nak kata kita yang tak berapa nak kaya ni bergaduh, ialah satu faktor ekonomi yang menekan, yang membuatkan kita melihat musuh tu adalah orang yang berlainan dengan kita. Tapi ada satu lagi benda yang aku tengok yang bahayanya dalam isu kekemat ni, bila ada orang petik tentang layanan Raja-Raja Melayu terhadap dalam isu ni. Itu bahaya. Aku tak nak cakap lah, tapi kena sebut juga. Sebab kan kalau tak cakap, benda ni akan merebak melirik. Sebab orang kata payung kuning ni dalam isu ni senyap pun, tak cakap apa pun. Padahal kalau kita tahu benda ni bukannya sepatutnya agung ataupun sultan yang bersuara. KDN kena tindak dulu sebab itu memang kerja dia. Kalau macam isu agama Islam, of course lah memanglah dia kena bersuara sebab itu memang peranan dia sebagai ketua agama Islam. Tapi dalam isu ni ini isu yang melibatkan masalah kedai. Masalah kedai yang tak ada common sense. Common sense sebagai rakyat Malaysia lah. Kau pergi jual stokin macam tu kan. So ini yang bahayanya. Ini yang bahaya. Orang merebak ni akan jadi gerakan anti raja lah apa dan sebagainya. Bahaya ni. Dan bagi aku kalau boleh kongsi sikit, dalam kes aku yang aku dan Reman hari tu, bukan ada orang buat laporan polis pun kat atas aku. Polis sendiri buat laporan polis kat atas aku. Jadi jangan kata orang awam kena buat laporan polis. Tak ada. Bagi aku itu tak masuk akal. Kan? Kalau kita buat laporan polis, orang awam buat laporan polis, kita kena disiasat, kita punya device peranti akan ditahan. Aku punya handphone sampai sekarang tak dapat lagi. Aku punya handphone pun itu dibuat macam forensik. Ambil gambar screenshot mana aku dapat video tu. So benda tu menyusahkan orang lah. Dan polis sendiri yang siasat. Benda ambil, come on lah kan. Kita ini common sense lah. Kalau kita kata khidmat tak ada common sense, takkan pihak berkuasa kita pun tak ada common sense. Kau memang petik. Tak, aku memang kecewa tau sebab benda ni berulang-ulang. Macam kau cakap isu sivil, isu ICERT, dia start macam ni lah. Lepas tu sekarang dah melerik. Itulah peranan kerajaan sebenarnya, peranan KDN sebagainya untuk benda ni dalam negeri. Hal ehwal dalam negeri yang ada je ancaman sikit tentang perkauman, raja, agama, kena ambil tindakan dan cepat. Ini dah masuk 3R. 3R. Dia bukan 3R, dia 3R. Betul. So, tapi boleh faham lah kenapa PMX beria nak lawan corruption, rasuah, ketirisan ni, sebab sebenarnya yang merompak harta negara ni nak tengok perpecahan. Betul. Yang mengawal capital negara, mengawal resources negara yang ada kekayaan kan. Dia yang mengawal. Betul. Dia boleh kawal media, dia boleh kawal mungkin otoriti ataupun setengahnya wakil rakyat. Betul. Kan, kita tak tahu kan. Betul. So orang-orang ni yang sebenarnya memecahkan belah kita kan. Bila dia macam penjajah lah. Betul. Penjajah British bila datang ke tanah Melayu. Betul. Kan. Okey, orang Cina kau buat kerja ni. Orang Melayu, okey aku tak nak campur kau punya urusan agama. Kau buatlah kerja ni. Kan. Jadi dah ada divide and conquer tu. Betul. Dan itu diterjemahkan kepada apa yang berlaku sekarang ni. Itu yang dikatakan penjajah tu mewariskan kepada generasi kita ni. Pecahan. Adakah kita nak teruskan? Betul. Ataupun kita need to put stop. Kita kata kita dah merdeka. Betul. Kan? Tapi mentaliti kita. So siapa penjajah kita sekarang ni? Bagi aku penjajah kita duit lah. Betul. Ekonomi lah. Betul. Sebab kita letak ketamakan lah aku rasa. Yalah, greed Ketamakan ni satu penyakit sebenarnya. Bila kau tamak, aku selalu percaya lah, bila kau tamak, kau akan mula menindas. Betul. Kalau kau tak tamak, kau tak akan menindas. Sebab tu part seterusnya lagi penting. Ni ambil idea kita macam mana kita nak satukan balik rakyat Malaysia ni. Betul. Part 3. Part 3. Okay. So kita berehat dulu. Boleh? Alright. Jumpa lagi di part 3. Alright, selamat kembali ke Bumi Langit TV.
cerita seputar di bumi dan di langit. Yes. Aku cakap seorang je lah. Kau kena macam bagi pause Tak, dulu. kau kena- kau kena pause dulu. dia- Perbincangan seputar di bumi. Baru orang lain akan sambut. Kau dalam latihan ni berapa lama training? Lama. Zeitgeist kau salah ni. Zeitgeist kau. Yelah, aku pun zeitgeist. Aku ni dah berumur. Okay, Zeitgeist ni apa? Semangat zaman. Semangat zaman tu benda. Maksudnya kau punya, aku punya So kita punya motivasi untuk hidup dengan korang punya motivasi perjuangan. Macam tu lah. Dia juga macam tapi tu kita lah. zaman berbeza bro. Betul. Zaman aku ada Wira. ya. Wira ni maskot 98. sukan Commonwealth. Lepas tu lagu dia Standing in the Ice of the Sampai World. hari ni bro, aku pun tahu lagu tu. Tapi kau tahu Siapa nyanyi? Yelah. zaman now kau tahu tak apa Wira dia? Siapa? CaptainBumi.my. Slay, CaptainBumi.my kita punya sponsor untuk Betul. episod kali ni. Dia Captain Bumi ni idea dia orang beritahu lah. Idea dia adalah nak cipta seorang adiwira yang mempertahankan bumi kita. Daripada anasir pollution apa semua ni Tapi kan. kau tahu tak siapa adiwira kita? Adiwira kita adalah penonton-penonton di rumah, subscribers kita. Dah 300 lebih, dah 300 subscribers. Dah 300 Okay lah, lebih. kan. Terima kasih yang belum tekan subscribe, yang baru tengok. Nama aku Jeb, ni John, ini Ipan. Bukan John. Ipan. John Orang Ipan. KL panggil John, John, lah. John. Jonathan, Johnny Sins. Kau John apa? John Johnny Jonathan. faham? Aku Itu pun cerita-cerita lama yang korang mesti tak pernah tengok. Cerita Hindustan tu. Apa? Johnny Jonathan. Tak, tu zaman 30 tahun lepas lah. Ini kau tengok masa kat TV3 TV3 pukul hari Sabtu pukul 2. Bro, ini zaman Anwar Ibrahim yang tak tipu. Zaman Anwar Ibrahim. Zaman Ibrahim muda-muda lagi. Okay. Serius lama gila. Walanon siapa korang ni. Agak sorry lah. Tapi kita dicop sebagai walanon. Apa komen je korang? kau. Kita the whole podcast. Aku tak. Apa komen korang? Apa komen korang? Ha? Apa komen korang? Sikit lah untuk kita Okay punya lah, penonton-penonton. Aku try to be as tengah-tengah lah. Tak boleh. Kau ketua Angkatan Muda Keadilan Wangsa Maju. You can never be neutral. In fact, you cannot be neutral in a moving train. Ya, true lah. Aku rasa Itu siapa nama dia? boleh apa? Dah boleh kot. Boleh je. Hari tu kau nak Boleh. ATS kau pergi kat kafe. You can never be neutral in a moving train kan. Dia macam ni lah. Dalam dunia kalau ni kat kita bukit kena boleh berpihak. neutral apa? Nah? Kau bukit boleh neutral ke? Kalau letak kat gear neutral. Yalah, neutral tu maksudnya kau static at one point kan. It's in a moving train you cannot be neutral. Okay, aku tak be neutral. Aku just try untuk contoh kau terlampau taksub sangat dengan attack Betul. walaun. Kau terlalu. Kau taksub sangat. Kau walanon tegar. Ini masalah dia. Bila kita kritik sesuatu pihak tu bukan bermakna kita ni pengikut taksub pihak lain. Ini yang salah. Dan bila kita kritik, contohlah kita kritik PAS, bukan yang bermakna kita kritik agama. Tapi sebenarnya karakter kita salah tau. Sebenarnya patut aku yang paling walanon sekali dalam ni. Betul. Aku ketua AMK. You have to live up with the ni. Tapi masalahnya yang paling walanon sekali John. Okay lah, yang penting kita macam ni lah. Ipan kaki gembung. Walaupun kita ni penyokong kepada kerajaan Madani, Kita pun kepada boleh Datuk be Seri critical. Anwar Ibrahim, tapi kita critical. Critical. We must be fair. Macam isu KK Mat tadi kan. John pun kata, KDN kita attack KDN. betul, kita setuju kenapa Saya Kementerian Datuk tak keluarkan Saifuddin. apa-apa tindakan atau pernyataan yang tegas. Betul. Kan? Ya. Tapi itulah tadi kritikan dia kan. So Tapi balik pada Wira tadi kan. Kritikan terhadap sukom. Dulu zaman dulu kau Balik bagi kepada sukom. Wira Sukom kan, Sukan Commonwealth kan. Adakah ini salah satu benda untuk menyatu kembalikan rakyat Malaysia yang sedang tak tentu arah ni? Bergaduh Melayu, bergaduh Cina, bergaduh Tahun India. 98 masa sukom, aku masih ingat masa tu. umur kau berapa? 15. Aku 15. Aku umur 4 tahun siap. 4 tahun. Aku baru setahun. Ya duk. 15 nak masuk 16. Kai 2 tahun lah. Kai Masa tu umur dah 2 tahun. lepas PMR. Pernah dengar PMR? Ya aku Oh, kau bukan Macam LCE SRP. lah. SRP. Aku kau SRP. Kau batch pertama PMR lah. Dah. Yalah, kita dengar cerita dia tahun 98 ni. Aku tak tahu 98. Aku tahu masa 98 yang famous tentang kematian Puteri Diana. Juga Sukan Commonwealth dan Anwar Ibrahim dipecat. Okay. 98. Jadi lepas Anwar Ibrahim dipecat. Oh, dia lepas Anwar Ibrahim dipecat? Ya. Mana masa perasmian tu Anwar Ibrahim ada dekat Sukom? Tak. Kau penjara. Kau geram pula Sedih. Sukom ni lepas Anwar Ibrahim dipecat. Oh, selepas. Okay, aku okay. yang sebelum. Okay. Jadi masa tu memang kecoh lah.
dan ada usaha untuk adakan street demonstration. Macam mana orang Untuk- kalau Australia datang nak tengok sukom, kau tengah bergaduh? Ada. Benda tu berlaku. Tapi bukan demonstration Besar-besaran lah? kau jadi macam flash mob lah. Okay. Dan aku teringat dalam majlis penutup Sukom, bila masa tu almarhum Tuanku Jaafar. Tuanku Jaafar, Nik Aziz. Okay. Nik Aziz Sorry. berucap, semua orang macam dia punya Bucak kan sukom? masa tu lah Sukom. Sekejap, tu Sukan C ke Sukom? Tak silap aku Sukom. Penutup? Dia bukan berucap, dia macam keluar kejap. Okay. Maybe dia tengok Ataupun sejarah aku silap. Itulah dia. Aku macam tak kena. Nick Aziz berucap. Kau biar Tu betul. Sukma ke? Tak, dia bukan berucap, dia macam datang kejap. Ada Datang visual tengok dia. lah, maybe tak, sebagai visual- apa? Menteri visual besar dia. masa tu? Tak, aku rasa tu Sukan Sukma. Takkanlah Mahathir time tu bagi Astagfirullah. platform. To be fair, zaman tu aku umur 17 ke atas, aku dah kerja dekat stadium. Jadi aku banyak sangat attend acara-acara sukan, jadi aku mungkin mix up. Okay. Apa yang aku ingat, benda yang tak penting tapi aku ingat, Raihan ada menyanyi. Okay, yes. Lepas that's tu true. ada atlet daripada New Zealand naik atas dan menari sekali. Adakah disebabkan Raihan perform dekat Sukan Commonwealth, dipanggil oleh Ratu Elizabeth untuk menyanyi dekat Albert Hall? Adakah Aku tak pasti di sebelum mana ke dulu. selepas? Aku tak ingat mana satu dulu. Okay, kau tak live up to your history, come on. bro. Itu dah berapa tahun, duit 98 kot. Sekarang kata nak buat baru kat Malaysia, apa cerita ni? Okay. Dia cerita macam ni, bila Sukan Commonwealth pada tahun 2026, yang sepatutnya yang anjurkan adalah sebuah negeri di Australia lah. Victoria, Adelaide. Adelaide. Kerajaan negeri dia adalah Victoria lah. Adelaide. Aku tak tahu lah. Ridwan kita punya kawan belajar kat sana. Adelaide kan? Awak belajar kat Adelaide. teknik Kanga. Dia panggil Adelaide. Adelaide kan? Sorry bro. Kita lidah belacan. Adelaide. Aku kena marah doh kalau Aku salah dengar orang cakap Adelaide tu. Dah lah tu. Okay lah. Lepas tu? Dia tarik diri oleh kerana Masalah ekonomi kan. bukan masalah ekonomi, mahal sangat. Patutnya dia punya cap around 1.7 billion lah. Tapi dikatakan Kau tahu belanja dia untuk Sukan Commonwealth tu dah naik sampai nak 7 billion. Kau tahu kerajaan dia kata 7 apa? bilion. Mahal Dhani. That's a joke bro. Mahal dah ni. And then dia tarik diri dan dia willing untuk bayar Commonwealth sum of Compensation lah. 500 juta kot. Oleh kerana dia tarik diri. So bila dia tarik diri ni, Malaysia pula dikabarkan nak jadi Berminat lah. berminat untuk jadi kambing hitam. Aku gelar kambing hitam lah dalam ni kan. Sebab kau sebagai sebuah negara yang dah lama tak buat scene yang tinggi macam ni. Last kita buat Sukan C 98 lah. Sukan C pun tak sebesar, dia ada 10 negara je. Timor Leste apa semua kan. 11 negara. Tapi Sukan Commonwealth ni melibatkan negara-negara bekas jajahan Inggeris lah. Itu yang agak India, Singapura, Australia dan sebagainya, Zimbabwe dan sebagainya. Kau tak sekelakar ke? Bekas-bekas koloni British. Ya, bertanding dalam sukan. Lepas tu Sukan sama. King ni tengok kan, bukan jajahan ni kita teruskan. King Charles datang kan. So Kelakar lah bagi aku. Malaysia dikatakan Norza dia punya IOM kata bahawa kita okey lah, boleh juga sebab kita pun akan dapat pulangan. Kita akan dapat dalam about 100 pound sterling, 100 juta pound sterling, maknanya 600 juta lah. Kita dapat 600 juta, tapi sebenarnya kita kena spend lebih pada 600 juta, maybe 1 billion ke apa. Sebab kalau dulu aku terbaca dekat salah satu artikel tahun 1999 di mana nak buat stadium Bukit Jalil tu, time tu adalah 500 juta ringgit. Time tu buat stadium baru lah. Sekarang aku tak tahulah, maybe kau refurbish sikit ke ataupun nak buat perkampungan atlet ke, mungkin melibatkan duit yang banyak lah. Tapi satu sebenarnya volunteer lagi apa semua lagi. Duit yang besar. Tapi aku rasa isu ni dia lagi panas lepas isu konsert Taylor Swift. Swifties. Bukan Swifties striptease. Swifties. Kau Swifties Tak. Aku Citizona. Citizona. Hello? Masukkan dalam. Ya, maksud apa isu dia? Taylor Swift. Yelah. Apa kena mengena Taylor Swift dengan kau ya? Tak, kan masa Okay, Peja cakap jangan kau terlepas peluang lah. Okay, kita tak terlepas peluang. Tapi bagi aku kan, kalau kita buat Sukan Commonwealth, okay, untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Persoalan terbesar dia adalah terlepas peluang ekonomi lah. Lepas ekonomi daripada penganjuran peringkat antarabangsa kan. Okay. Contoh, kalau untuk menyatu padukan rakyat Malaysia, okay kot. Sebab bila kau organize something kan, macam big event macam ni kan,
rakyat Malaysia mesti akan satu padu bro. Dia akan tunjukkan yang kita ni terpaling Melayu, terpaling Malaysia. Astagfirullahaladzim. Aku akan lupa. Aku terasa. Internalized racism ni. Sorry. Kau akan lupakan kau punya blood, kau punya race. Contoh Lee Chong Wei main badminton kan. Betul. Melayu sokong, Cina sokong, India sokong. Masa Harimau Melaya yang motor kan. Itu kau jangan naikkan sangat sebab dia dah diguna-guna kan. Tapi yalah, orang Melayu, orang Cina akan sokong bola juga. So sukan ni kadang boleh menyatu padukan rakyat Malaysia. Betul. Tetapi adakah kita nak willing untuk spend 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, padahal masalah kau sekarang di hadapan kau adalah sekolah tak cukup, Yes. hospital tak cukup, satu kelas sekarang ada 50 orang orang cakap. Kat Itu kat Cyberjaya. Cyberjaya. Teruk tu. Banyak gila bro. Tetapi bagi aku Ramai gila. Satu lagi lah. PMX pun kata dia punya administration, pemerintahan dia untuk 5 tahun mendatang ni bukannya fokus kepada benda-benda yang grand tau. Kan, bangunan pencakar langit, termasuklah penganjuran yang macam ni lah aku rasa. Tapi kalau contoh macam pulangan ekonomi kepada sukan kewangan ni, aku rasa pun tak besar kot. Sebab kau tengok negara-negara yang bertanding berapa banyak je negara yang kaya yang ada fans dia, macam contoh orang Australia nak datang, Malaysia support dia punya sports, national sports team. Macam dekat Sukan Commonwealth tak ada bola. Bola tak ada dalam Sukan Commonwealth. kita buat bola. Tak boleh. Aku rasa tak boleh, tak tahu sebab apa. Sebab kita Jadi apa kau rasa lah, okay, sebelum kita tutup lah cerita pasal Commonwealth kan. Okay, Commonwealth satu sukan yang dah tak dapat traction yang tak dapat tak dapat KDN datang. bahaya kan. Cok. Sukan Commonwealth ni Saif. aku punya suara sangkut lah sebab kahak daripada hari tu tak keluar. Okay. Ini perlu kat Sukan Commonwealth ni. Jadi Okay, rakyat sukan sihat. Commonwealth ni dah tak popular lah. So takkan ada orang yang tertarik untuk datang ke Malaysia dan tengok Commonwealth, tambahan tak ada sukan bola kan. Okay, selain daripada Commonwealth, apa lagi ruang-ruang di mana Malaysia boleh jadi hub untuk tarik pelancong-pelancong berkualiti tinggi? Bila kita cakap berkualiti tinggi ni, dia ada spending power yang tinggi lah, macam kau cakap tadi. Konsert kot. Saya pada konsert lah. Sebab konsert ni pun kau kena berhadapan dengan Ni kau cakap pasal tourism pelancongan. anything lah. It could be e-sports, it could be... Ada satu lagi Faham sebenarnya. tak? Ada satu lagi. Yang orang mungkin tak tengok health tourism. Health tourism, betul. Macam Tourism Langkawi. kesihatan. Orang Indonesia... yang putera Penang, sorry. Langkawi. Yang Putera Norwegian. Betul. Putera ke raja? Raja lah, King. Norwegian King dan satu lagi orang Indonesia. Dia akan pergi ke Penang. Yep. Untuk ni. So maksudnya bukan hanya Ada ruang setakat lain sukan yang bagi aku klise lah, tapi benda-benda macam tu lah. Tapi kalau soal perpaduan tu aku tak dapat. perpaduan mungkin aku tak tahu. Maybe kita kena invest on salah satu modul dalam pendidikan negara. Contohlah sekolah kan. Tambah sekolah belajar tambah sekolah baru, tapi sekolah tu yang ada sekolah yang betul-betul proportionate dengan Malaysia punya ni cerita demografi. pasal vernacular lah, nak hapus ke tak? Bukan. So kau nak tambah lagi satu lagi segmen. Bukan sekolah baru. Tapi bukan yang kau kata tu sekolah kebangsaan basically. Okay, sekolah kebangsaan, tapi banyakkan lagi. Sebab aku tengok sekarang ni sekolah kebangsaan daripada dulu sama amount dia tak bertambah. Aku tengok kan. Sebab aku tengok kenapa sekolah sampai ada satu kelas ada 50 orang. Sebab sekolah kat tempat tu tak banyak. So tambah lagi sekolah. So dan juga tapi sekolah tu bukan cerminan dia kepada contohlah demografi kat situ terlampau banyak 90% Melayu. Mungkin ada sikit. Asal kau dah Macam nak keluar bahasa? Kau dah bawa apa? Keluarga Cina Kau orang Cina masuk sekolah ni. Tapi aku rasa macam ni lah. Tak cukup India. Bila isu vernacular berlaku kan, it's not an easy issue for us to rungkai kan. Tapi apa yang aku rasa lah, kita nampak jelas kualiti pendidikan di sekolah jenis kebangsaan Cina lebih tinggi lah. Tu tak payah kita deny, kita tolak fakta tu kan. Tengok bangunan dia, tengok facility dia. Jauh beza dengan sekolah kebangsaan. Jadi persoalan dia adalah even orang Melayu pun hantar anak pergi SJKC sebab kualiti. So isu dia bukannya SJKC ke SJKT ke SK itu yang aku masukkan tadi. Maknanya kau kena tambah kualiti dalam sekolah kita supaya menggalakkan orang bukannya buat segmen baru. Tapi tadi kau cakap macam buat segmen baru. Okay, aku salah kat situ lah. So, tapi maksud aku kualiti pendidikan tu, daripada guna duit untuk Sukan Commonwealth, baik invest dekat sekolah kebangsaan. Ataupun macam kau cakap kan, nak health tourism, baik invest public hospital yang orang berkualiti. pergi ke public. Betul. Tapi orang dekat foreigners kita charge mahal lah. Yes. Tak ada RM1 KKM kan. Of course.
Dan yalah, okay, ni cerita pasal healthcare pula Tapi itulah aku risau healthcare kita in the brink of collapse, public healthcare lah. Kita kena ambil iktibar daripada negara-negara yang organize Olimpik macam Brazil, Greece berhutang. Brazil kau tengok dia punya stadium semua dah jadi projek Gajah Putih. Dan Brazil ni dia punya penderitaan dia 2014 dia organize World Cup. 2016 Olimpik 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu habis dia punya stadium semua. Macam China pun sama. Beijing 2008. Dia punya tempat Olimpik semua dah jadi white elephant project. So kita tak nak benda tu berulang. Instead of kita spend 2 bilion dalam masa untuk 2026 ni, baik tahun next year tahun laut Malaysia 2026 tahun Malaysia. Next year tahun ASEAN. Kita cantikkan kita punya pengangkutan awam ke dan sebagainya. Yes, betul. Itu satu hal. Okay, kau nak attract pelancong kan, tapi kau punya bus frekuensi lambat, tak cover the last mile punya connectivity kan antara stesen LRT dengan rumah. Tapi kalau negara kita kaya, banyak duit, okay, nak spend on Olympics, satu benda yang besar, okay lah. Betul? Tak ada masalah. Dan aku rasa 2 tahun untuk rancang untuk buat Sukan Commonwealth ni terlalu tight. Betul. Aku rasa kalau kita buat kerja kelam kabut dengan tanpa penilaian yang terperinci, public transportation pun haywire kan, kita akan banyak membazir lah buat pelaburan yang tak dapat keuntungan balik. Daripada kita power aku cara rumuskan dengan suara yang begitu. Dapat highlight yang terbaik tentang isu Israel Palestin, tapi bila kita hancurkan Sukan Commonwealth kan, orang kutuk kita pula. Atlet Tanzania tidak berjaya sampai ke destinasi akibat kesesakan lalu lintas di Malaysia. Daripada Bangi, hotel dia Bangi ke Bukit Jalil. Satu lagi benda aku teringat tahun 98, insiden yang agak terkenal. Rombongan Cik Kia. Bukan rombongan Cik Kia pergi Sukom tu. Kau tengok cerita tu Tengok bro, TV7. Agak Muhammad Khalid. Ada satu atlet daripada negara luar, aku tak ingat negara apa, dia nampak lift bomber tau. Lepas tu dia dekat negara dia, bomber tu masuk bom. Sukom 98. Okay. Lift bomber tu maksudnya bom dekat dalam bahasa dia. So dia tak nak naik sebab dia ingat dalam lift tu ada bom. So macam berita tu macam viral juga sebab bagi kita orang Malaysia kan. Zaman tu pun ada perkataan viral masa tu tak viral lah, dia masuk surat khabar lah. So macam mendapat liputan. Zaman dulu tak panggil viral, dia mendapat liputan. Siti Nurhaliza berjaya memenangi anugerah bintang popular kerana liputan dia sangat meluas. Dia tak panggil viral. Tapi benda tu macam tak masuk akal lah. Kenapa kau nak buat lift untuk bom? Kenapa jadi macam tu kan? So macam itu je lah sejarah lama. Hari ini dalam sejarah. Tapi gitu. Dekat luar negara dia ada macam kat Singapura ada shelter tau. Kita tak ada. Tak so, lah. Mungkin lift bomb tu adalah shelter pada bom. Kau masuk lift, kau masuk shelter je, bukan kau nak ada bom pun. Mungkin elak pada bom dia tak nak. Okay, cerita pasal bom ni, aku rasa timer kita pun dah nak meletup dah ni. So okay, last Yeah. Kau setuju Malaysia jadi tuan rumah Sukan Commonwealth? 5 tahun akan datang kalau ada, kau nak lah, mana kau nak lah. Why not kan? Okay, dah tu je. Kau? Aku nak Malaysia bukan sekarang Piala Dunia. Sekarang kau tak mahu? Tak mahu. Aku pun sama 2006 tak mahu. Bukan sekarang lah. Kalau Malaysia organize World Cup okay. Tapi kita tak sampai World Cup pun kita organize je. Jadi masa tu lah kita boleh masuk. Kita layak Piala Dunia bro. Terus automatik layak lah. Betul. Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Kalau spend Malaysia kalau spend 5 bilion 10 bilion pun aku tak kisah. Kita berhutang next generation aku tak kisah. Tak apa lah tengok bola kat Malaysia bro. Aku nak dalam hidup aku ni kau bayangkan Malaysia dapat World Cup. Ya betul lah. Dua kemungkinan yang takkan berlaku. Salah satu dah berlaku. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan ke Piala Dunia. So untuk menutup ini aku nak ajak korang tengok bola Malaysia lawan Oman 21 bulan ni. Bukan pergi Oman lah. Kita tengok kat Dataran Merdeka ke. Kita buat kat office kita best. Buat office ataupun kita buat podcast kat Dataran Merdeka. Itu lagi ngam. Belakang orang tengah tengok bola kan. Lepas tu guest dia ni Menteri Hanayo. Uish. Adam Tak pun kita jemput Datuk Amidin, Presiden FMM. Alamak, aku tak ikut bola. Siapa dia tu? Presiden FMM. Presiden bola sepak. Famous lah. Kalau kau tengok bola pun kau takkan nampak dia sebab dia Presiden FM. Okay, alright. Mungkin dia pergi Oman kan. Itu saja untuk episod ke-16. Terima kasih kepada kita punya penonton, subscriber. Kalau belum subscribe, tolong subscribe, like, share dan komen. Kalau tak puas hati, komen kat bawah. Kalau puas hati, bagi thumbs up. Ya. Apa benda tu? Apa dia? Tu. Peace lah, peace. Bye. Assalamualaikum.